Mic-nya bawa aja dulu guys. Mic-nya dibawa aja dulu. Biar nanti di depan gak usah nyalain. Doa dulu. Enggak masuk. Jalan dulu. Jalan aja. Ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung ya. Kita berduka karena Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi pada hari ini kita bersuka cita karena Allah yang kita sembah ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus hari ini Dia bangkit dari kematian ya. Dia menggenapi segala yang difirmankan oleh nabi-nabi ya. Dia benar-benar membawa kemenangan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Mari saya mengundang kita ya, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah Paskah pada pagi hari ini. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersuka cita pada hari ini karena Engkau telah bangkit dari kematian ya Tuhan. Kami memperingati bagaimana karya-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Dan Engkau benar-benar Tuhan Allah kami yang mengalahkan maut ya Tuhan. Engkau membawa kemenangan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa diselamatkan ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati ibadah online kami melalui Facebook pada pagi hari ini. Biarlah jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di rumah mereka ya Tuhan, ketika mereka menyaksikan ibadah ini melalui online Tuhan, mereka juga ikut merasakan sukacita daripada Tuhan. Tuhan kami serahkan semua pelayanan kami pada pagi hari ini yang membawakan firman-Mu. Bapak Pendeta Ali juga Engkau pakai ya Tuhan, dalam firman yang diberitakan ya Tuhan, membawa kami Tuhan untuk mengalami kemenangan ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, juga kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, kami sudah mengikuti isolasi karantina ya Tuhan. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa biarlah di dalam situasi seperti saat ini kami belajar untuk mengambil hikmatnya. Kami juga Tuhan tetap dekat dengan Tuhan. Kami tetap setia di dalam membaca firman, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan segera Tuhan wabah virus corona ini bisa segera berlalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga orang-orang yang di bawah perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Yesus Kau kebenaran. Kita angkat pujian ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan Dia Tuhan kita. Yesus Kau kebenaran yang kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut
menghadap Dia. Dia Allah yang telah bangkit menyatakan kemuliaannya. Dia Allah yang menang atas maut, melepaskan kita dari segala dosa dan hukuman. Dia Allah penyembuh. Dia Allah yang sungguh baik bagi kita. Itu sebabnya hari ini mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau bersyukur, hati yang sungguh kita serahkan kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Mata kita arahkan kepada Dia untuk memuji Dia, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Engkau yang menyelamatkanku, menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu Tuhan, ajaib dan mulia bagi kami Bapa. Engkau satu-satunya yang kami tinggikan, baik ketika kami ada di dunia nyata, bahkan ketika kami ada di dalam roh Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Bapa, karena semua yang ada di dunia ini adalah dalam kendali-Mu Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Engkau mengatasi segala keadaan. Semua yang ada di dunia ini juga kami bisa pakai untuk memuji Engkau, melayani Engkau. Lawat kami Tuhan. Secara terbatas kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain, tapi kami percaya Allah yang tidak terbatas sanggup menjamah setiap kami dimanapun kami ada. Engkau nyatakan kehadirat-Mu di tengah-tengah kami ketika kami memuji Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini kami serahkan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Selamat Hari Paskah. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa, sehingga dia menang atas maut. Dia juga sanggup melakukan perkara-perkara besar yang di luar dari dugaan kita. Itu sebabnya mari kita dengan yakin, dengan percaya bahwa Tuhan satu-satunya perlindungan bagi kita. Tuhan Allah adalah kekuatan bagi kita. Dia Mazmur kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai untuk meninggikan Dia. Haleluya. Tuhan kekuatan dan Mazmurku. Oleh karena itu Dia menyerahkan dirinya untuk mati menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita akan memuji Dia lebih lagi. Bahkan kita akan mendengarkan firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang memberi kekuatan, firman-Nya yang memberi kemampuan bagi kita, sehingga kita mampu berjalan menghadapi situasi-situasi yang datang menghambat seluruh kehidupan kita. Mari bawa pengharapanmu, mari bawa imanmu di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kita tidak tinggal diam. Kasih setia-Nya sungguh besar dan ajaib bagi kita, bukan dengan barang fana. Mari kita angkat pujian ini. Bukan
Shalom. Fuhoje kuailơ. Selamat Hari Raya Paskah buat kita semua. 耶稣复活了， Yesus telah bangkit. 这就是神为我们预备的最大的盼望之一。 Karena ini adalah satu pengharapan terbesar yang Tuhan berikan buat kita orang-orang percaya. 所以我们今天再一遍确信我们的信仰是复活的信仰。 Oleh karena itu, pastikan sekali lagi bahwa iman kita adalah iman yang adalah iman kebangkitan. 还有我们有盼望，跟耶稣基督复活一样，我们也必定要主耶稣再来的时候都一起复活。 Dan setiap kita orang-orang percaya, yakinkan pada diri kita bahwa kita juga akan bangkit bersama Yesus Kristus pada hari kebangkitan atau hari pengangkatan Tuhan Yesus. 所以我准备了我们表现我们庆祝复活节的一篇话。 Oleh karena itu, kita mau sama-sama merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus ini. 我们大家一起来rayakan Yesus telah bangkit. Kita sama-sama membaca kalimat ini. 1, 2, 3. Rayakan, Yesus telah bangkit. 阿门。 Amin. 我们先要祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 天父，满心感谢赞美你。 Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur kepada Engkau. 我们今天纪念神为我们最大祝福的、最大盼望的一件事情。 Karena kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di hari ini kami merayakan suatu hari terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. 按照上帝的计划，耶稣复活了。 Menurut sesuai dengan rencana Allah bahwa Yesus telah bangkit. 在耶稣基督复活里面，我们也要复活了。 Di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kami juga mau ikut bangkit sebagai orang percaya. 感谢神给我们这美好的盼望，这坚固的信心。 Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami suatu pengharapan yang begitu besar dan juga iman yang begitu teguh. 我们今天有人在家里，有人在商店里，有人在教会，我们一起敬拜纪念神的这大的救恩。 Hari ini kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di gereja, dimanapun kami berada Tuhan, kami sama-sama menikmati keselamatan yang terbesar yang Yesus lakukan dalam hidup kami. 主啊，你悦纳我们的敬拜，主啊，你与我们同在。 Tuhan, kiranya Engkau menerima akan pujian penyembahan kami dan juga Tuhan Engkau menyertai kami. 我们今天通过这神的话语，我们一边重新的力量，重新的更大的盼望。 Biarlah Tuhan lewat hari ini, lewat firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi dan juga pengharapan yang lebih besar lagi dalam hidup kami. 靠着这复活的信仰当中，我们天天要过得胜的生活。 Biarlah lewat hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, maka setiap hari kami hidup adalah hidup penuh kebangkitan. 奉靠主耶稣基督生命祈求。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 哈利路亚！今 Haleluya. 天我的救主耶稣基督复活了。 Haleluya. Hari ini juru selamatku Yesus Kristus telah bangkit. 我感谢乐意赞美敬拜阿爸父上帝的救恩。 Dan saya penuh rasa terima kasih, senang dan pujian sembah kepada keselamatan dari Tuhan ini. 我一生到底信靠顺服神的话语。 Saya percaya dan taat kepada firman Tuhan sepanjang hidup saya. 主啊，我爱你，主啊，我要荣耀你。 Tuhan, aku cinta padamu, saya mau menghormati Engkau. 这一切的信仰告白，不是就单单我一个人的。今天一节敬拜赞美所有我们弟兄姐妹们的共同的信仰。 共同的盼望，共同的一个决心吧。 Biarlah statement ini adalah statement di mana
kesatuan hati kita, bersama-sama kita mau bersenang, kita mau memuji Tuhan kita, dan kita mau merayakan kebangkitan Yesus kita. 今天我们一起分享圣的话语之前，我还靠着圣的话语要祝福我们弟兄姐妹们。 Jadi sebelum saya mulai khotbah saya, namun saya perlu seperti biasa lewat firman Tuhan, saya ingin menguatkan setiap saudara-saudari yang ada di rumah. 我们准备圣经，我们要打开圣经民数记第6章24到26节。 Mari kita siapkan Alkitab kita, kita buka di Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 阿门。 Amin. 我天天靠着这经文，为了我们教的弟兄姐妹们祝福着祷告了。 Setiap hari saya menggunakan firman Tuhan ini untuk mendoakan saudara-saudari semuanya. 我们也靠着这神的允许，靠着这神的话语，我们也为了我们的弟兄姐妹们彼此代祷吧。 Biarlah kita juga sering mempraktikkan untuk memperkatakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, dan kita katakan itu untuk bukan hanya diri kita saja, tetapi untuk semua kita saudara-saudari seiman. 我到这复活节的时候，我祷告的时候，我心里面有很大的一个生命的感动。 Pada saat saya membaca firman Tuhan ini, dan juga pada saat memasuki hari Paskah ini, di dalam diri saya ada suatu dorongan yang sangat kuat. 生命更激励来我为这事情祷告。 Dan Roh Kudus begitu menggerakkan saya untuk mendoakan akan hal ini. 这就是《使徒行传》16章31节的经文。当你信主耶稣，你和你一家都必得救。 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yaitu di Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. 我为弟兄姐妹们的家庭祷告的时候， Pada saat saya mendoakan buat keluarga saudara-saudari seiman, 圣灵继续来催我，这个教会很多弟兄姐妹们的家庭还没有全家的福音化。 ketika saya mendoakan saudara, Roh Kudus begitu menggerakkan saya, di mana mengatakan bahwa jemaat di tempat ini masih banyak anggota keluarga mereka yang belum percaya semuanya. 复活是圣经告诉给我们、允许给我们的最大的盼望和喜乐之一。 Hari kebangkitan Yesus Kristus adalah bagi kita orang percaya itu merupakan suatu hal yang pengharapan terbesar, dan salah satu juga yang membuat kita sangat bersuka cita. 但是我弟兄姐妹们家当中，不少的家庭有父母信主，有的儿女不信，有的儿女们伤心，有的父母还是弟兄姐妹不伤心的家庭也不少。 Tetapi saya dapati bahwa keluarga di dalam lingkungan jemaat kita, saya menemukan tidak sedikit mereka yang mungkin orang tuanya percaya namun anak-anaknya belum, ataupun anaknya yang percaya namun orang tuanya belum. 我们得救，我们父的信仰是真正相信的话，你一个人得救，你一个人参与父的荣耀，这够的吗？ Kita sebagai orang percaya, apakah kita merasa cukup atau merasa puas jikalau hanya kita sendiri anggota keluarga yang menerima keselamatan, yang menerima janji kebangkitan yang Tuhan janjikan buat orang percaya? 我的父母还是我的儿女们，我的弟兄姐妹们一起要得救，这就是我们很愿意的最大的人最大的盼望，
最大祷告题目了。 Tetapi biarlah ini menjadi pengharapan atau keinginan terbesar dari kita supaya orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mereka juga sama-sama akan menerima kebangkitan yang Tuhan Yesus janjikan buat kita, kebangkitan hidup. 所以我们更多愿意、更热心来意，要传主耶稣复活的信息给还没信耶稣的父母，还是儿女们，还是弟兄姐妹们吧。 Oleh karena itu kita harus lebih giat lagi dan lebih antusias dan lebih punya keinginan supaya kabar kebangkitan Yesus Kristus ini kita kasih tahu, kita sebarkan, beritahukan kepada anggota keluarga kita yang belum percaya tersebut. 所以通过这今年的复活节当中，我们再一遍当信主耶稣，你和你一家都必得救。我们为了这事，我们一起努力，我们一起传主耶稣福音。 Oleh karena itu marilah kita punya suatu target bersama di mana lewat kebangkitan Yesus Kristus ini kita juga ingin melihat bahwa seisi keluarga kita, rumah kita semuanya juga percaya kepada Yesus. 我们要定共同的一个目标，很快这一年的时间当中，主啊，愿我全家的人跟我一样要得救。 Biarlah ini menjadi target atau tujuan kita bersama. Jikalau boleh di dalam tahun ke depan ini seisi keluarga saya bisa diselamatkan. 好，我们今天要一起分享的圣经马可福音第16章1到7节。 Baik, khotbah pada hari ini yaitu kita ambil dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7 dengan topik tema iman kebangkitan. 在家的弟兄姐妹们也要准备圣经，翻开圣经一下，我们一起要念。 Oleh karena itu mari saudara-saudari kita buka Alkitab kita di Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. 我们hanya membaca bahasa Indonesia. Kita baca dengan bahasa Indonesia saja. 我们教会的弟兄姐妹们先读，在家庭的弟兄姐妹们要读双十节经文。 Baik, yang ayat pertama akan dibaca oleh teman-teman yang ada di gereja, kemudian ayat yang kedua untuk saudara-saudari yang ada di rumah. Kita bergantian membacanya. 我们先读了。 Kami duluan. 1开始。 Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2. Ayat 2. Tiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? 4. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 6. 好，7我们一起来读。 7 sama-sama kita membacanya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Amin. Amin. 耶稣基督，星期五下午3点在十字架上被钉死了。 Tuhan Yesus pada hari Jumat jam 3 siang Yesus mati di atas kayu salib. 有按着圣经说的，按着神的计划，耶稣第3天复活了。 Kemudian sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan bahwa hari ketiga yaitu hari Minggu Yesus bangkit dari kematian. 这我们今天读的经文就是记录了耶稣复活的这事实。
Ayat yang barusan kita baca tadi itulah yang berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. 我们这经文看的时候，经文说了， Pada saat kita baca ayat firman Tuhan tadi, di sana mencatat 坟墓是空的， kuburan itu kosong. 坟墓应该有耶稣的身体。 Yang namanya kuburan seharusnya ada jasadnya, yaitu jasad dari Yesus Kristus. 但是圣经四个福音书都记载，还圣经里面很多次重复记录耶稣的坟墓是空的。 Tetapi dari keempat Injil tersebut yang mencatat peristiwa itu, empat-empatnya mencatat bahwa kuburan itu kosong. 我们大家回答一下， Coba kita semua menjawab di sini. 为什么空啊？ Kenapa bisa kosong kubur Yesus? 为什么空？ Kenapa kosong? 回答一下。 Coba dijawab. 哎呀，这个太基本的，这个也要回答吗？这样是想吗？ Coba dijawab yang ada di sini. 但是这个回答是非常重要的。 Tetapi jawaban ini sangat penting, saudara. 为什么呢？ Kenapa? 我们今天要一起分享的哥林多前书15章里面说了， Karena hari ini di kisah para rasul 1 Korintus pasal 15 sana mencatat dengan penting buat kita. 耶稣当时还是使徒保罗传福音的时候，有到现在也有人不可以相信耶稣基督坟墓为什么空的原因。 Jawaban tadi saya mengatakan itu sangat penting. Kenapa, saudara? Karena sejak pemberitaan Injil oleh rasul-rasul pada zaman itu sampai dengan zaman kita sekarang ini, masih ada orang-orang yang tidak mau menerima atau tidak mengaku bahwa kubur Yesus kosong. 耶稣的坟墓为什么空呢？ Kenapa kubur Yesus kosong? 也有人说， Ada orang mengatakan 圣经也记载的， dan dicatat oleh Alkitab 主的门徒安然来偷走了。 bahwa ada yang mengarang cerita dikatakan bahwa murid-muridnya Yesus mencuri tubuhnya, jasadnya Yesus. 还有人说，耶稣死的是不是真正死了？耶稣是暂时去世了，以后精神过来，他自己出来了。这样说的人，这样相信的人也有。 Dan ada juga orang yang mengaku atau mereka yang percaya bahwa Yesus pada saat itu tidak benar-benar mati, tetapi pingsan saja. Kemudian setelah sadar dia pergi dari kuburnya. 有的人说是，有的人非常非常羡慕爱耶稣，所以这样的人自己造出来的神话那样的话。 Ini adalah orang-orang yang menurut dia sangat mengasihi Yesus, kemudian dia mengarang cerita demikian untuk menutupi itu. 你们现在哪个？ Saudara percaya yang mana? 你们相信耶稣哪个？ Saudara percaya yang mana? 我相信耶稣复活了，所以耶稣的坟墓是空的。 Yang saya percaya adalah bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Oleh karena itu kuburnya Yesus kosong. 你们的回答是怎么样？ Lalu bagaimana dengan jawaban saudara? 你们相信理解耶稣基督的坟墓为什么空的？你们怎么可以回答？ Bagaimana saudara menjawab ketika ditanya kenapa kuburnya Yesus kosong? 我们要看哥林多前书15章2节里面看的时候，圣经这样说了，并且你们若不是突然相信，能以接受我所传给你们的，就必因这福音得救。1 Korintus pasal 15 ayat 2 di sini mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan.
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 这经文里面说了，不是突然相信， Di sini dikatakan bahwa engkau bukan secara kebetulan saja percaya, 还有说了履你接受，你真正明白相信。 tetapi di sini artinya bahwa kita benar-benar berpegang padanya, berpegang teguh akan iman kita, kita percaya. 虽然有人相信福音， Meskipun ada orang yang mengaku percaya 这里 Injil, 说了有两种人， di sini mengatakan ada dua jenis orang yang percaya. 一个是突然相信的人，就是糊里糊涂，不明白。 Yang pertama adalah golongan mereka yang percaya secara sia-sia, atau mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya atau tidak mengerti apa yang mereka percayai. 有的人是坚固明白、坚固相信福音的人。 Tetapi ada satu golongan lagi, yaitu orang yang benar-benar percaya, mengerti dan memegang teguh apa yang dia percaya itu. 这经文说了，你真正明白、相信耶稣基督福音，才这福音救你。 Di sini dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh Injil itu jikalau kita benar-benar percaya dengan teguh, berpegang dengan teguh apa yang kita percaya pada Injil itu. 亲爱的弟兄姐妹们呐， Oleh karena itu saudara-saudari seiman, 一个人也不要糊里糊涂、不明白、不坚固相信耶稣基督福音吧。 jangan ada seorang pun di antara kita yang percayanya sia-sia, yaitu tidak percaya pada kebangkitan Yesus Kristus. 还是12节说了一个提问，即传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？ Atau di ayat 12 di sini juga ada pertanyaan buat kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 这经文今天问我们呢， Ayat firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita. 耶稣已经复活了， Yesus telah bangkit. 怎么在你们中间有没有人说没有人是人复活的？这样的人我们当中有没有？ Apakah di antara kita, di tengah-tengah kita ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 我是基督徒，我是参加布列达教会的会友。 Saya adalah orang Kristen. Saya adalah jemaat di Gereja Presbyterian Pelita Batam. 但是我们当中有没有人说，怎么有死人复活的呢？就是我不相信耶稣复活的人，我们当中有没有？ Tetapi apakah ada di antara kita, golongan kita yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan daripada orang mati itu? 还有35节也问一个问题， Di ayat 35 juga bertanya satu pertanyaan. 或有人问：死人怎样复活，带着什么身体来呢？ Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 我们死了，我们的肉体都变土了， Ketika kita mati, tubuh kita semuanya kembali menjadi 我 tanah. 们已经失去了，我们没有了我们的身体了，但是我们怎么可以带着身体复活呢？ Secara fisik tubuh kita, jasmani kita sudah tidak ada, sudah hancur lebur. Lalu bagaimana kita bisa bangkit dan mempunyai tubuh yang baru? 现在哥林多教会里面有的人，他们也说我是相信福音，我是相信圣经，但是也有这样糊里糊涂、不明白福音真理的人有了。 Ternyata jemaat di Korintus pada masa itu, meskipun mereka mengaku mereka orang percaya, tetapi ternyata masih ada juga mereka yang tidak begitu percaya atau tidak yakin dengan kebangkitan Yesus.
现代也有没有？ Di masa kita sekarang, apakah ada juga orang yang demikian? 你们觉得有没有啊？ Menurut saudara ada tidak? 我看了一个书里面，现在有一些牧师当中，哎呀，复活怎么可以相信的？这个是神话的，这个是非常渴慕、羡慕耶稣基督的人做出来的一个他们的想象。这样说的人不少了。 Dan ternyata saudara, di masa kita sekarang ini pun saya sendiri pernah menemukan bahwa ada yang mengaku pendeta, tetapi dia mengatakan bahwa tidak mungkin orang mati bisa bangkit lagi. Dia tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Dia mengatakan bahwa cerita kebangkitan Yesus itu adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, sangat cinta pada Tuhan Yesus, sehingga mereka mengarang cerita itu untuk menghibur. 他们为什么这样说？为什么这样相信呢？ Kenapa ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan ini? 他们不依靠相信圣灵说，他们靠自己的理性，他们靠着科学来思想，所以这样说。 Kenapa ada orang yang tidak percaya akan kebangkitan hidup ini, kebangkitan Yesus? Karena mereka lebih percaya dengan logika mereka lebih percaya dengan ilmu pengetahuan atau ilmiah bahwa orang yang sudah mati tidak akan bangkit lagi. Tetapi mereka tidak mengandalkan firman Tuhan, Alkitab untuk mempercayai itu. 但是我们的教会，我们弟兄姐妹们是靠着圣心，靠着圣经，明白、相信耶稣基督的人。 Tetapi kita, jemaat di tempat ini, kita adalah orang-orang percaya yang percaya akan kebangkitan Yesus berdasarkan apa yang tercatat di dalam Alkitab ini, dan kita percaya akan hal itu sebagai fakta, kebenaran. 我们不依靠圣经的设伏，人可以说糊里糊涂的。 Jikalau kita mulai tidak patokannya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, kalau kita mengandalkan dari pendapat orang lain, maka sangat banyak pendapat-pendapat orang itu. 不靠着圣经相信说什么的话，这是不是真正的基督徒？ Dia bukanlah orang Kristen yang sejati jikalau dia tidak mengandalkan firman Tuhan untuk menentukan sikapnya. 在哥林多教会出现这问题的时候，使徒保罗记录的耶稣复活的证据，耶稣复活的事实，耶稣又来的时候带给我们的身体的真理，在哥林多前书15章里面很详细记录，告诉给我们。 Karena masalah ini muncul di jemaat di Korintus, oleh karena itu Rasul Paulus dia mencatat ayat-ayat ini untuk meneguhkan, untuk menegur dan menasehati, mengingatkan mereka supaya mereka bertobat dan percaya. 哥林多前书第15章1到11节里面，保罗说了福音，福音是什么？ Di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 di sini Paulus mengatakan bahwa aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Injil apa? 这福音是传给你们的，告诉给你们的。这福音是我们领受的。 Jadi Injil ini adalah yang diberitakan kepada kamu dan yang telah kamu terima dan yang ada di dalam kamu. 这福音是从哪来传给我们，从哪来领受的？ Dan Injil ini kita peroleh dari siapa? Siapa yang memberikan kepada kita? 3节、4节，使徒保罗扬起重复说了，
照圣经说说。 Di ayat 3 dan di ayat keempat, di sana Paulus dengan jelas mencatat sesuai dengan kitab suci yang tercatat untuk kita. 我们为什么相信耶稣基督复活呢？ Kenapa kita harus percaya Yesus Kristus itu bangkit? 从圣经传给我们的，从圣经告诉给我们的。 Karena diberitakan dari firman Tuhan kepada kita, dicatat di dalam Alkitab, diberitahukan kepada kita. 这就是耶稣基督复活的事，神做的事，不是人做的事。 Karena kebangkitan Yesus Kristus ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang lakukan, bukan manusia yang melakukannya. 不少的人靠着自己的理性，靠着自己的知识，要来说明、解释、证明上帝做的事，这可能的吗？ Tidak. Apakah mungkin ada orang yang bisa punya pengetahuan yang begitu mendalam sehingga dia bisa melakukan apa yang terjadi pada Yesus Kristus ini? 信仰就是神说什么，圣经说什么，我相信什么，我说什么，这就是我们真基督徒的信仰的基本的态度了。 Iman atau kepercayaan kita itu apa? Kepercayaan atau iman adalah apa yang dikatakan oleh Allah yang tercatat di dalam Alkitab, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab, itulah yang kita terima dan kita percaya. Itu adalah iman kepercayaan kita. 保罗在经文当中说了：“这福音你相信吧，这福音必救你。” Rasul Paulus mengatakan, Injil ini telah diberitakan. Engkau memilih untuk percaya, maka Injil ini akan menyelamatkan saudara. 这福音就是基督。 Dan Injil itu adalah Yesus Kristus. 3节4节说了，照圣经所说，为我们的罪死了。4节还说，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。 Karena di ayat 3 dan 4 sana mengatakan kepada kita, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci juga. 保罗这样说了以后， Setelah Paulus mengatakan demikian, 我到11节当中说了，见证了，看到耶稣基督复活的人。 kemudian di ayat 5 sampai 11, Paulus membuktikan orang-orang yang bertemu dengan Yesus, yang melihat Yesus setelah bangkit. 这里也说，12个使徒，还是500多个弟兄，还是雅各众使徒，保罗自己也看到了复活的耶稣。 Di ayat 5 sampai 8 sini dikatakan ada siapa saja, kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya Yesus, kemudian kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kemudian kepada Yakobus dan kepada semua rasul, dan juga ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu kepada Paulus sendiri. Paulus juga menyaksikan kebangkitan Yesus. 不是一个人而已啊，有时候一个人，有时候12多个人，有的时候500个的人，一下就看得见谁呀？从死里复活的耶稣。 Jadi bukan cuma satu orang, bukan cuma 12 orang, tetapi ada sekitar 500 orang lebih, bahkan lebih lagi yang menyaksikan, melihat Yesus benar-benar bangkit. 看到的人这么多的见证， Begitu banyak saksi yang melihat kebangkitan Yesus. 不可以否认，不可以说哎呀，这是人自己造出来的。 Dengan begitu banyak saksi, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, ini adalah cerita dongeng yang cerita oleh orang-orang. 还是
我们要夏天看到耶稣基督复活的人的，可以夏天。 Atau kita juga bisa menambah beberapa orang yang melihat kebangkitan Yesus. 看耶稣复活的见证的， Orang-orang yang menjadi saksi, kunci saksi kebangkitan Yesus. 相信耶稣基督复活的见证的， Kita menjadi saksi bahwa Yesus telah bangkit. 他们是谁呀？ Mereka itu siapa? 谁是可以见证耶稣基督复活了的人呢？ Siapakah yang bisa menjadi saksi bahwa Yesus Kristus benar bangkit? 想一下，谁呀？谁可以见证耶稣基督复活了？ Coba saudara pikirkan, kira-kira siapa yang bisa menjadi saksi itu? 谁呀？ Siapa? 啊，牧师你来见证吧，这个吗？ Oh, Pak Pendeta aja lah yang jadi saksinya. 我愿意。 Saya mau. 我们都要成为见证耶稣基督复活了的人。 Bukan cuma saya, tetapi kita semua harus menjadi saksi bahwa Yesus Kristus bangkit. 我要问一下， Saya mau bertanya dulu kepada saudara. 我们要传福音，我们要说明我们的信仰的社会。 Pada saat kita mau menginjil, pada saat kita mau menyampaikan iman kepercayaan kita, 你们可以不可以说耶稣复活了？我相信。 bisakah saudara mengatakan Yesus telah bangkit dan saya percaya? 有没有这样说？ Apakah saudara ada mengatakan demikian kepada orang itu? 没有说过吗？ Apakah tidak saudara sampaikan? 哎呀，圣经这样说，但是我不懂，但是我愿意，你相信这个吧。这个福音可以救你。我们这样传福音吗？ Apakah cara kita menginjil kepada orang yang belum percaya, kita mengatakan, ya Alkitab sih ngomong Yesus dibangkitkan, tapi ya saya nggak begitu yakin ya. Tapi ya Alkitab mengatakan demikian, ya kita percaya aja lah. Apakah dengan demikian kita menginjil orang? 虽然哥林多前书15章里面没有看得见我的名字，但是哥林多前书15章里面也说了，你们如此信了，你们就是谁呀？11节，我们如此传，你们也如此信了。 Di ayat 11 di sini mengatakan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. 通过使徒们，通过我们以前的很多传道的人，传下来，到现在，这耶稣基督复活的福音，现在到我了。这里说了，你们也如此信了，有没有我们哥林多前书15章里面见证复活的人的队列当中啊？ Bahwa berita Injil keselamatan tentang Yesus, kabar tentang kebangkitan Yesus telah disampaikan mulai dari rasul-rasul sampai ke seterusnya sampai ke masa kita sekarang ini, dan Injil itu ada di saudara sekarang. Saudara harus juga menjadi pengabar Injil itu kepada orang lain, supaya orang-orang lain juga mendengar bahwa Injil keselamatan ini, Injil kebangkitan Yesus ini disampaikan. 每个时代的教会，以前每个时代的基督徒如此信了，传给我们的教会领袖的福音怎么样啊？如此信了，所以我们也可以不可以算耶稣基督复活的见证呢？ Karena Injil kebangkitan Yesus telah disampaikan dari zaman ke zaman, dari gereja, dari zaman dulu sampai ke zaman sampai kepada kita. Demikian juga haruslah karena mereka juga percaya dan kita juga percaya apa yang disampaikan, dikabarkan kepada kita ini, dan seterusnya pekerjaan ini harus kita teruskan sampai semua orang bisa percaya, sampai semua orang bisa menerima Injil ini. 每个时代的教会，每个时代的基督徒传这福音，是吗？现在这个福音通过谁继续
传下去下一代的人呢？ Saudara kan tahu bahwa Injil ini telah disampaikan dari turun-temurun sampai ke zaman kita sekarang. Lalu selanjutnya siapa menjadi tugas dan tanggung jawab siapa untuk menyampaikan Injil ini, meneruskan Injil ini kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya? 福音传到我家，福音传到我生命里面。 Injil telah diberitakan sampai ke rumah kita. Injil telah diberitakan sampai ke pribadi kita. 这个福音通过我结束了吗？ Apakah Injil ini berhenti sampai di generasi saya saja? 这个切们不可能的，不要这样做的。 Jangan sampai hal ini terjadi, saudara. 这福音通过我，通过我的家庭，通过我们的教会，继续传下去，是吗？我的儿女们，我的弟兄姐妹们，还是我们下一代的人，这就是我们教会的使命，这是每个基督徒应该要做的大使命，应该要做的美好的神的工作。 Biarlah pengabaran Injil ini atau amanat agung Tuhan ini mengabarkan Injil kepada orang-orang dimulai dari keluarga kita, orang inti di rumah kita, keturunan-keturunan kita, semuanya kita harus beritakan Injil. Turunkan Injil ini kepada mereka supaya mereka juga percaya, dan juga kepada orang-orang lain. Demikianlah harusnya kita lakukan ini, dan ini menjadi suatu amanat agung untuk setiap kita orang percaya. 所以我们今天再一遍，我们要决心，我是耶稣基督复活的见证人。 Oleh karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan hati kita, mengatakan bahwa saya adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk mengabarkan Injil kebangkitan Yesus Kristus. 我们今天还是我们生活下去的时候，我们要认识我的人，还是我认识的人，通过我都不避免一个事情。哎呀，他说耶稣复活了，你也信耶稣，你也可以得救，你也可以复活了，这福音的信息吧。 Biarlah kita menjadi orang yang meneruskan kabar Injil ini setelah kita mendengarnya, dan kita teruskan kepada teman-teman kita, siapapun yang mereka kenal, siapapun orang yang mengenal kita. Biarlah lewat kita orang bisa mengenal Yesus Kristus, lewat kita orang bisa mendengar kabar Injil keselamatan ini. 是我们关于耶稣基督复活的说的事情在教会发生过。 Pemahaman tentang kebangkitan Yesus yang salah pernah terjadi di gereja. 12节说了，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？ Karena di ayat 12 sana mengatakan, jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 这里说了，耶稣基督复活的是历史上的实在事实，但是这里说了，不是外面，不是不信的人当中啊，你们中间，所以就是教会里面、基督徒里面有的人不相信耶稣基督复活的人。 Di sini ayat ini mencatat bahwa bukan orang di luar gereja atau bukan orang di luar orang-orang percaya, tetapi dikatakan di sini di dalam lingkungan golongan mereka bahwa ada juga yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. 所以我们再一遍，我准备这讲章的时候啊，我心比较着急了。 Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya agak risau. 我们教会里面也有没有这样说的人？ Apakah di antara gereja kita ada orang yang mengatakan demikian juga? 如果可以的话，我要找每一个人要问，你有没有相信耶稣的复活？
Jikalau punya kesempatan, saya ingin bertanya kepada masing-masing, apakah mereka percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus? 我最愿意要听的一个质疑是：你是不是真正相信耶稣基督福音的人？ Yang saya ingin mendengar adalah apakah dia orang yang benar-benar percaya kepada Injil. 你们知道吗？ Saudara tahukah 牧师的最大的痛苦是什么？ apa penderitaan terbesar dari menjadi seorang pendeta? 我们也有样样各样的痛苦的事。 Saya juga tahu atau yakin bahwa setiap pribadi kita pasti punya masalah sendiri. 但是我是这样思想， Tetapi ini pemikiran saya. 我最大的痛苦是 Penderitaan saya yang terbesar adalah 跟这样的人，来是来，参加是参加，但是他的信仰是没有坚固，糊里糊涂的。哎呀，我不知道，我无所谓，耶稣基督复活没复活没关系。 yang paling membuat saya sedih jikalau saya menemukan ada orang-orang di dalam pelayanan saya yang adalah orang yang demikian, yang meskipun mereka secara tubuh mereka datang, mereka beribadah, tetapi ketika ditanya tentang kebangkitan Yesus dari orang mati, dia tidak percaya. Sehingga apa yang dia lakukan saat ini hanya ikut-ikutan saja. Tidak percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi secara ragu-ragu dia percaya. 还是圣经是圣经，上帝说是说，但是我也有我自己的看法，我的方式来。我这样的人，我看这样的人的时候，我的心是最痛苦，我心里面出现最大的一个大失望。 Kemudian dia ada alasan dia mengatakan boleh saja Alkitab mencatat gitu, boleh saja Tuhan mengatakan demikian, ya yang Bapak ajarkan demikian. Tetapi saya juga punya cara pandang saya sendiri, saya juga punya tolak ukur saya sendiri. Jadi jangan paksakan itu kepada saya untuk saya percaya. Itu adalah kejadian yang paling membuat saya sedih jikalau benar ada. 教会为什么需要传道人？教会为什么需要讲道的？教会为什么需要教导圣经的人呢？ Kenapa gereja membutuhkan orang-orang penginjil? Kenapa di gereja membutuhkan khotbah? 为什么需要啊？ Kenapa gereja membutuhkan? 我们大家一起来，我们大家一起要做糊里糊涂的基督徒吗？ Apakah kita mau semuanya menjadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan saja, yang sembrono, yang tidak tahu, yang tidak ngerti? 绝对不是。 Tentu kita tidak mau menjadi orang 神 Kristen. 通过他教会的弟兄姐妹们，在这正道上要坚固，耶稣基督福音的基础上要坚固着来侍奉主。这是上帝彩排、上帝设立教会中的传道、教会中的牧师、教会中的讲道圣经的人。 Tuhan ingin supaya setiap orang percaya iman mereka teguh dibangun di atas firman yang benar, kebenaran firman yang teguh. Itulah sebabnya Tuhan mengutus, memberikan para pengajar di dalam gereja, pengkhotbah, pendeta, supaya mengkhotbahkan kepada saudara semua supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang benar-benar membangun iman kepercayaan kita di atas firman Tuhan yang benar. 所以我常讲到，主啊，你祝福给我们的教会，什么祝福呢？我们教会的弟兄姐妹们都来共同的一个信仰。 Oleh karena itu di dalam doa permohonan saya berdoakan supaya semua jemaat di tempat ini mempunyai satu iman yang sama. 我们当中一个人也没有出现，你们当中有人说
没有世人的复活的，是的，这样的人啊，我们都来一个信日一个信仰。哎呀，耶稣基督复活了，这是真理，我相信这真理，这就是我们教会的目标，这是服侍者教会这牧师的一个最大的使命，最大的一个目标。 Jadi satu target terbesar untuk seorang pendeta atau seorang pelayan di dalam satu gereja yaitu supaya tidak ada seorang pun di antara jemaatnya yang ditemukan bahwa mereka yang imannya masih setengah-setengah atau tidak percaya sungguh-sungguh atau tidak percaya akan kebangkitan Yesus dari orang mati. Dan inilah yang paling mengecewakan jikalau ditemukan ada seorang yang demikian. 这哥林多前书15章里面确切说了，若没有世人复活的话，基督也没有复活了。这3节。 Di ayat 13 di sana mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 还有说了，如果耶稣基督没有复活了，谁也不可以复活呀。 Dan di sini juga dikatakan andai kata jika Kristus tidak dibangkitkan, maka siapa juga akan tidak dibangkitkan? 相信耶稣基督复活的人应该要复活，但是耶稣基督没有复活的话，你相信这耶稣基督没有复活的人呢，没有复活了，就是否认不相信耶稣基督复活的人。 就是不相信自己的复活了。 Bahwa orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka dia juga tidak akan bangkit dari kematiannya. Tetapi kalau orang Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia juga percaya suatu hari kelak nanti dia juga bangkit dari kematian seperti Yesus. 15节后半部也说了，若世人真不复活，神也就没有叫基督复活了，就是复活的事，神做的事，所以不可能没有复活的事，就是复活时必定有的神的计划。 Karena kebangkitan Kristus ini, kebangkitan Yesus adalah pekerjaan Tuhan. Maka di ayat 15 di sini dikatakan, Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah nyata dan benar, dan jikalau kita percaya itu, maka dengan nyata dan benar juga kita juga akan dibangkitkan dari kematian. 还是其实16节中复说了，因为世人若不复活，基督也就没有复活了。如果基督也没有复活，你也没有复活了。 Di ayat 16 dan 17 ini juga mengulang mengatakan jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 在耶稣基督里，信靠着耶稣基督，相信耶稣基督人也复活的事，谁做的？谁的计划呀？神做的，神为我们预备的最明显的祝福的证据了。 Jadi kebangkitan pada orang-orang percaya nanti dari kematian itu adalah pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada orang-orang yang percaya. 所以我们今天在一边默默查看我们自己的信仰一下。 Oleh karena itu hari ini marilah kita sama-sama untuk memeriksa, mengkoreksi kepercayaan kita lagi. 神爱我， Tuhan mengasihi saya. 神为我的计划。 Demi saya dia merencanakan. 耶稣基督复活一样，让我也复活。
Sama seperti Yesus dibangkitkan dari orang mati, demikian juga kita orang percaya akan dibangkitkan dari orang mati. 这是我的信仰，这是我们的信仰。 Ini adalah iman saya dan ini adalah iman kita bersama. 耶稣基督也是以前很多就说了， Yesus Kristus juga banyak mengatakan pada saat dia ada di bumi ini. 特别是约翰福音6章里面，一共是指中府说的。 Terutama di Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 54 sana di 4 kali berulang mengatakan. 这里说了39节，差我来者的意思就是上帝的意思是什么？ Ayat 39, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu Tuhan Allah mengutus Yesus untuk apa? 在末日却叫他复活。 Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 还是40节说了，在末日我要叫他复活。 Di ayat 40 juga mengatakan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. 40节也说了，在末日我要叫他复活。 Dan ayat 44 juga mengatakan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 还是54节说了，吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。 Ayat 54 juga mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 这圣经里面这么多，我们训练圣经当中啊，最多说的神的话语之一是关于我们的复活，耶稣基督的再来了，300多次。 Salah satu kalimat yang terbanyak yang disampaikan di dalam Alkitab adalah mengenai tentang kebangkitan kita dari orang mati, dan kira-kira ada 300-an lebih tercatat di dalam Alkitab. 所以我们可以说，你是基督徒，但是你信仰里面，你信耶稣基督福音里面没有耶稣基督复活的信仰的话，你的信仰是错了。 Jadi Alkitab mencatat kepada kita, jikalau di dalam iman kita mendapati bahwa kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus dari orang mati, atau tidak percaya dengan kebangkitan orang-orang percaya dari kematian, maka iman kita telah salah. 所以我们再一遍确认，耶稣复活了，我们也要复活了。什么时候？末日，末日就是耶稣基督再来的时候，信耶稣的人都从死亡当中、坟墓当中复活了。这是我们的信仰，这是神为我们预备的最大的祝福之一。 Jadi periksa kembali lagi iman kita, bahwa kita percaya pada Yesus bangkit dari kematian, demikian juga kita orang percaya pada akhir zaman nanti, yaitu pada kedatangan Yesus kedua kali, kita akan dibangkitkan dari kematian kita menjadi hidup. 还有第二个问题，有的人，哎呀，我们人死了，我们身体都是没有形体了，我们的身体怎么可以复活呢？这样说的人也有。 Dan di Alkitab juga mencatat ada golongan orang-orang yang mengatakan bahwa oh, kita kan sudah mati, tubuh sudah hancur, jadi bagaimana bisa hidup lagi? 初期教会的时候也有了， Gereja mula-mula juga ada. 灵知主义、诺斯底主义、灵知主义、昆多西斯。灵知主义就是我们复活的是只有灵魂。 我们的肉体是身体是没有复活的，这就是诺斯底主义、灵知主义。 Kemudian ada juga yang di lingkungan gereja yang mengajarkan demikian, bahwa hari kebangkitan nanti, bahwa yang dibangkitkan hanya roh kita, tapi tubuh tidak bangkit. 他们的说法就是得救的就是我们的灵魂，我们的身体是没有了。
Karena mereka berpendapat bahwa yang diselamatkan adalah roh kita, jadi tubuh itu tidak ikut diselamatkan. 但是圣经说的是不是这样？ Tetapi yang dicatat di dalam Alkitab berbeda. 我们的身体也复活得救了，不是只有单单灵魂得救。 Bukan hanya roh kita diselamatkan, tetapi tubuh kita juga diubah menjadi tubuh kemuliaan dan menjadi hidup kembali. 这是35节到56节常常的内容当中说明的。 Dan ini ada dicatat di dalam Alkitab, tertulis dengan jelas. 我们圣经里面也可以看得见复活的身体的这个例子。 Di dalam Alkitab kita juga bisa melihat beberapa yang bangkit dari kematian. 我们有复活的身体是怎么样子的身体呢？ Kira-kira pada saat kita dibangkitkan nanti kelak, itu tubuh kita tubuh yang bagaimana? 我们现像耶稣基督的身体有没有啊？ Kita apakah sama seperti tubuh Yesus Kristus? 耶稣复活了以后，找到了门徒们的神，门徒们知道不知道？就是耶稣啊。 Pada saat Yesus telah bangkit dari mati, kemudian dia ada di antara murid-muridnya, lalu apakah murid-muridnya bisa mengenal dia? 看得出来了， Bisa dilihat 知道了。 dan tahu. 只有这个吗？ Apakah cuma itu? 我们耶稣在变化山上，耶稣摩西以利亚的时候，摩西以利亚有没有看得见的？ Pada saat Tuhan di atas bukit di mana murid-muridnya melihat ada Yesus, ada Musa dan Elia juga bersama-sama dengan Yesus. Apakah juga bisa lihat? 看得见的了。 Bisa dilihat. 圣经告诉给我们，上帝为我们预备的救恩是，不是就单单灵魂而立的，我们的身体也得荣耀改变。 跟耶稣一样有荣耀的、不朽坏的身体有了。 Dikatakan di dalam Alkitab bahwa hari kebangkitan kita nanti, bahwa tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, jadi tubuh yang tidak rusak lagi, yang tidak akan rusak lagi, seperti dengan tubuh Yesus Kristus pada saat bangkit. 这也是47到49节里面也说了。 也有属土的，第二个人是出于天的。48节还有说了，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的。40节说了，有属土的，还是将来也必有属天的形状。这是什么意思呀？ 我们现在地上我们有这个形状，将来我们复活的时候也有没有形状的意思呀？意思的了，有的意思。 Jadi di ayat 47 sampai 49 di sini, jika saudara lihat bahwa yang manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Artinya bahwa pada saat kebangkitan nanti wajah kita, rupa kita juga sama seperti pada saat kita bangkit nanti. 这就是我们这地上的形状是虚坏的。 有限的，但是我们复活主耶稣再来的时候，我们的身体是有荣耀的，不可以朽坏的形状。 Artinya dari sini adalah ketika kita masih hidup sekarang, tubuh kita adalah tubuh yang bisa rusak kembali, yang bisa menjadi debu dan tanah seperti jasmani kita sekarang. Tetapi pada saat kebangkitan nanti, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan rusak lagi dan tidak sakit-sakit lagi. 什么时候这样改变呢？ Kapan itu tubuh kita dirubah demikian? 52节说了， Ayat 52 mengatakan, 因号筒要向世人要复活，就在以下时凡人之间，号筒末次吹响的时候，这就是耶稣基督再来的时候，
在主耶稣基督里的人都这样变转了，这样复活起来。 Di ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi safiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. 所以53节说了，这必朽坏的终要变成不朽坏的，这必死的终要变成不死的，这必朽坏的变成不朽坏的，这必死的就变成不死的。 Karena di ayat 53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 所以我们不要惧怕，不要担心。 Oleh karena itu bagi kita jangan takut, jangan khawatir. 我们的身体怎么样？ Tubuh kita bagaimana? 耶稣基督复活来的时候，耶稣基督再来的时候， Pada saat Yesus nanti datang yang kedua kali, 我们身体变成耶稣基督一样的不朽坏的、有荣耀的。 maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh seperti Yesus Kristus, tubuh yang mulia, tidak rusak lagi. 我们得救的是上帝为我们允许的救恩是完全的，不是灵魂一般而已的。 我们的灵魂、我们的身体都得荣耀的复活，这是我们相信的复活的信仰。 Jadi iman kepercayaan akan kebangkitan kita di sini adalah kita percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh nanti bukan hanya keselamatan pada roh kita saja, tetapi tubuh kita juga akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang juga ikut diselamatkan. 所以我们在一边警醒我们的信仰一下。 Oleh karena itu, mari kita ingatkan lagi kepada iman kita. 圣经最后一章就是启示录22章。 Kitab terakhir dari Alkitab yaitu Wahyu pasal 22 ayat 圣 7. 经最后一章里面最多重复说的一句话。 Di kitab terakhir yang paling banyak yang disinggung, 我必快来。 sesungguhnya aku datang segera. 7节、12节、20节说了，我必快来。 Ayat 12 dan 20 juga mengatakan sesungguhnya aku datang segera. 这我是谁呀、 Aku di sini siapa? 这我是谁？ Aku di sini menunjuk siapa? 耶稣必快来。 Yesus segera akan datang. 你们愿意不愿意呀、 Saudara rela atau 耶 mau 稣 tidak? 说了，我必快来。我们怎么回答？ Kira-kira saudara ikhlas nggak Tuhan Yesus segera datang? 说你慢慢来吧。 Oh Tuhan, apa kita berdoa Tuhan Engkau lambat dikitlah datang? 哎呀，说你不要来啊！ Atau Tuhan jangan datang dulu deh? 你们怎么回答？ Bagaimana saudara menjawabnya? 我的回答，圣经的记载一样。 Jawaban saya sama seperti di dalam Alkitab. 20节说了，阿门，主耶稣啊，我愿你来。 Ayat 20 di situ menjawab, Amin, datanglah Tuhan Yesus. 为什么呢？ Kenapa demikian? 主耶稣来的时候，我完全得救的。 Karena pada saat Yesus datang, maka keselamatan saya pada saat itu juga digenapi. 真正相信耶稣基督复活信仰的人， Orang yang benar-benar sungguh percaya akan Injil keselamatan Yesus dan kebangkitan Yesus 都复活起来，变耶稣一样荣耀的、不朽坏的、永远的生命。 akan dibangkitkan dari kematiannya dan akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa atau tidak akan rusak lagi. 这复活的信仰就让我们成为更有刚强的、更有盼望的、更有金钱的基督徒了。 Biarlah keteguhan iman ini menjadi dasar membuat kita semakin teguh, semakin semangat untuk percaya kepada Tuhan kita dan mengikut Tuhan kita. 感谢神， Terima kasih Tuhan 赐给我这复活的信仰。 telah berikan saya
iman yang hidup ini. 我相信我们的弟兄姐妹们都有这共同的一个信仰啊。 Saya percaya saudara-saudari seiman semuanya juga punya iman yang demikian. 通过今天复活节的这一时刻，我们再一遍坚固确认我们的这复活信仰吧。 Biarlah lewat hari Paskah ini semakin kita meneguhkan, meyakinkan iman kita akan kebangkitan tubuh kita nanti kelak. 有哥林多前书最后15章57、58节，这圣经还告诉给我们。哥林多前书15章。 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58 sana mengatakan kepada kita, 我们相信这复活信仰的人， kita orang-orang yang percaya akan Injil kebangkitan ini, 感谢神， terima kasih pada Tuhan. 我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们啊，你们要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。 Sebagai penutup, saya akan menasihati saudara dengan 2 ayat firman Tuhan ini. Saudara dengarkan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. 我们在这复活的信仰当中， Di dalam masa kebangkitan, merayakan kebangkitan Yesus ini, 我们都一起要做常常竭力多多做的工作吧。 biarlah kita menjadi orang-orang yang giat dan tidak goyah dan rajin untuk melakukan pekerjaan Tuhan. 这就是在复活的信仰里面生活下去的我们。 Inilah kita, orang yang masih hidup di dalam iman Injil Yesus Kristus. Dengan demikianlah kita jalani hidup kita. 常常竭力多多做的工作吧。 Marilah terlibat banyak di dalam pekerjaan Tuhan, 因为主必快来了。 karena Tuhan segera akan datang. 好，我们要祷告。 Mari kita berdoa. 天父，谢谢你， Terima kasih Tuhan Yesus. 耶稣基督复活了， Yesus Kristus telah bangkit. 我们也要复活了。 Demikian juga kami bangkit. 这圣经上上帝为我们允许的祝福的最多的内容。 Di dalam Alkitab, substansi yang paling banyak yang dimuat di dalam firman-Mu, 我们暂时活在这世界， bahwa kami hanya sementara hidup di atas dunia ini. 但是我们真正的盼望，我们真正的荣耀是在天堂，你与主永远同在。 Tetapi kemuliaan kita yang kekal adalah kelak nanti di surga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 我们在这复活的，在这荣耀的信仰当中，我们要天天要竭力多做的工作。 Biarlah Tuhan, di dalam iman kepercayaan kepada Engkau ini kami adalah orang-orang yang giat dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. 谢谢主，奉靠主耶稣基督生命祈求， Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Tes 1. Haleluya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman ya. Yang pertama yaitu bahwa ibadah kita tetap akan dilakukan secara online melalui Facebook ya untuk minggu depan, dan saya menghimbau untuk setiap jemaat agar dapat mengikuti
halaman Facebook dari gereja kita, ya, yaitu Gereja Presbyterian Pelita Batam, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti atau tidak join ke grup gereja ini, gereja kita, maka tidak bisa mengikuti ibadah melalui Facebook. Kemudian berikutnya yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan bisa ditransfer ke rekening gereja, ya, yaitu di BCA 0611709683 atas nama Gereja Presbyterian. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat kita yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Kemudian bagi Bapak Ibu, ya, walaupun belakangan ini kita tidak bisa berkumpul bersama, tetapi bukan berarti hubungan kita tidak ada. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan selama social distancing ini membutuhkan bantuan atau apapun, dari kami dari gereja siap membantu. Silakan untuk menghubungi nomor gereja atau nomor saya atau nomor Pendeta Ali atau nomor dari Ibu Hana. Kami akan membantu sebisa yang kami bisa lakukan. Ya, demikian pengumuman. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saya serahkan kepada WL. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的。直到永远，阿们。愿我们的救主、复活生命的主耶稣基督的恩惠，阿爸父上帝的永远无穷全能的慈爱，生命的感化感动，引导充满，与我们中人，与我们所有家庭，与我们的教会，引领全世界的教会同在，从今到永永远远。感谢karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
符合耶稣基督的恩惠和安慰和盼望天天与我们充满我们的家庭、我们的工作，特别这患难危难当中，愿你神特别祝福我们所有弟兄姐妹们天天的生活，在新的星期当中，继续圣灵带领保守我们的一切吧，加油！上帝是我的神，我们是神手中的儿女啦。好，拜拜，再见。